اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin wal ulama walana wa khususan ila ruh Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbim tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bihikmatika fatuhal 'arifin wa anshur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah rahmatnya di pagi yang penuh keberkatan ini dapat kita bersama-sama lagi berada di dalam majlis ilmu meskipun secara maya online, dan insya-Allah kita terus membaca kitab Mutiara Minhajul Abidin karangan Sahibul Fadilah Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin hafizahullahu ta'ala. Yang asal kitab ini adalah ringkasan dan mutiara-mutiara daripada kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita sudah berada di muka surat 110. Masih lagi dalam perbicaraan berhubung dengan bimbang kepada rezeki, menjadikan hati keluh kesah, menjadikan tumpuan tenaga
semata-mata untuk mencari harta dan kelebihan yang menyebabkan terjejas ibadat seseorang itu. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab ini hafizahullahu ta'ala, pasal khusus berkaitan dengan rezeki. Masih lagi perbicaraan berhubung dengan perkara rezeki. Perkara rezeki ialah antara yang paling sukar dalam 4 awarid ataupun rintangan yang mendatang. Jadi kita tahu bahawa jalan ibadat, jalan yang penuh berliku. Dan di antara liku-liku dan halangan-halangan yang wajib ditempuh oleh orang yang melaksanakan ibadat ataupun ingin menumpukan kepada ibadatnya, salah satu rintangan dipanggil akhabatul awarid ataupun bukit-bukit rintangan yang menghalang dan boleh menjejaskan ibadat seseorang hamba jika hamba itu tidak betul-betul menanganinya ataupun betul-betul pandai dan berilmu untuk merentasinya. Maka kata Imam Al-Ghazali, dalam bukit awarid ini ataupun aqabah awarid ini ada 4. Satu, bimbang tentang rezeki. Yang kedua, bimbang tentang bahaya-bahaya. Yang ketiga, bimbang dengan qada Allah. Keempat, hati keluh kesah dengan ujian dan dugaan-dugaan yang menimpa. Maka dalam 4 penghalang ini, kata Imam Ghazali, halangan yang paling sukar ialah berkaitan dengan bimbang dengan rezeki, yang banyak menyebabkan ahli ibadat atau orang nak buat ibadat terjejas dan terhalang. Baik. Jadi dikatakan bahawa perkara rezeki ini ialah antara yang paling sukar dalam 4 awarid. Rintangan yang mendatang ini terutama lebih-lebih lagi bagi orang awam yang kebanyakannya, yakni orang-orang kebanyakan. Kalau orang-orang alim yang kuat mujahadahnya, orang-orang alim yang kuat tawakalnya, orang-orang baik-baik yang meyakini rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Orang yang sering mendengar kalam-kalam, perkataan-perkataan daripada orang-orang yang baik-baik, termasuk menuntut ilmu dengan orang yang berilmu, maka kuranglah rintangan ini. Ia bimbang tentang rezeki ini meletihkan jiwa, menyebokkan hati, membawa banyak duka cita dan banyak membazirkan umur mereka. Ya, bimbang tentang rezeki, fikir siang malam, sibuk pula hati, ada banyak duka cita, maka sudah tentulah masa itu berlalu dengan sia-sia, dan kata Imam Ghazali,
membazirkan umur kita. Sedangkan umur kita boleh ditumpukan untuk mengingati Allah, untuk merancang perkara-perkara kebajikan dan mengelokkan kebajikan itu. Punca utama yang menyebabkan letih jiwa, menyibukkan hati, banyak duka cita dan banyak membazirkan umur adalah kerana kurang memperhatikan dan mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita tak mau mengaji, kita tak rajin mengaji, kita tak rajin semak pedoman Al-Quran dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan kurang pula berfikir tentang kejadian makhluk. Tak fikir apa sebab Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini. Kurang membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi berhubung dengan jaminan Allah dan juga rezeki dari Allah, dan juga disebabkan meninggal bicara orang soleh. Kita kurang mendampingi alim ulama, orang-orang soleh. Kita kurang mendapatkan nasihat-nasihat mereka. Serta punca yang jadi sibuk hati, yang jadi banyak duka cita akibat daripada bimbang rezeki ini juga kerana mengikut was-was syaitan. Syaitan mengambil kesempatan daripada kesibukan hati kita memikirkan yang sia-sia itu, menyebabkan syaitan mengambil kesempatan mencurahkan was-was dalam hati. Dan juga budaya orang yang lalai. Kadang-kadang kerana kita tidak ada maklumat yang banyak dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataan orang-orang soleh, maka selalulah kita kutip perkataan orang-orang yang bimbang tentang rezeki ini. Daripada orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak menumpukan kepada ibadat dengan menyerah diri kepada Allah, kita dengar perkataan mereka. Kadang-kadang mereka kata, kalau tak usah nak main mana, kalau tak pulun nak main mana. Tambah pula dia kata, Allah tak akan ubah nasib kita, melainkan kita yang mengubahnya. Jadi, maka perkataan-perkataan ini akan mengusik hati kita dan membimbangkan hati kita, sehingga akhirnya syaitan dapat menguasai hati kerana kelemahan hati kita itu tidak dibekalkan dengan ilmu, dibekalkan dengan keyakinan, dibekalkan dengan sifat tawakal kepada Allah dalam bab rezeki ini. Apakah yang menyebabkan seseorang dapat benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan rezeki? Mari kita tengok. Imam Ghazali membawa kepada kita apakah dorongan yang menjadikan seseorang itu dapat benar-benar bertawakal kepada Allah dalam urusan rezekinya. Jadi kita mendekati laluan-laluan ini supaya kita akan jadi orang-orang yang bertawakal. Pertama,
mengetahui rezeki itu tidak akan luput bagi orang yang telah ditentukan untuk mendapatnya. Pertama, kita tahu rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Bahagian-bahagiannya, qadar-qadarnya, ya, dan tempoh bila yang akan datang itu. Jadi, dan kita yakin dia tidak akan hilang lagi kalau sudah ia kehendak Allah. Maka orang yang mengetahui bahawa rezekinya tidak akan hilang lagi setelah ditentukan oleh Allah, maka rasa bimbang tentang rezeki ini, lebih-lebih lagi rezeki yang dijamin yang kita bicara baru-baru ini, yakni rezeki yang boleh memberi kekuatan bagi dirinya melaksanakan ibadat kepada Allah, kerana Allah memerintahkan ia beribadat, maka yakinlah bahawa dalam hal jaminan rezeki ini dia sudah ditentukan. Jadi dia penuh yakin. Dia dapat menyerahkan ataupun bertawakal kepada Allah dalam hal rezeki dia untuk melaksanakan ibadat ini. Yang kedua, dia mengetahui bahawa tawakal dalam urusan rezeki sangat penting. Dia ada ilmu. Dia sering mendengar kalam-kalam Allah dari Al-Quran dan memahami mafhumnya, dan rajin mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat-nasihat, tazkirah-tazkirah daripada orang-orang yang soleh yang berilmu. Maka dia tahu bahawa tawakal dalam urusan rezeki sangat penting baginya, terutama untuk menjaga hati daripada sibuk tidak punca, daripada terpengaruh dengan was-was syaitan, supaya ia sentiasa rungsing bab rezeki dan sentiasa bersungguh-sungguh tanpa kira waktu dalam mengejar rezekinya. Yang ketiga yang mendorong ataupun menyebabkan seorang dapat benar-benar bertawakal kepada Allah ialah dia juga mengetahui perkara berkenaan tawakal ini sangat sukar untuk dilakukan, melainkan dengan mujahadah, melainkan dengan bersungguh-sungguh dalam usaha untuk menundukkan hati dan menghiasinya dengan sifat tersebut, yakni sifat tawakal. Jadi, bila dia tahu bahawa tawakal ini memerlukan keyakinan sepenuhnya kepada Allah dengan membuangkan sifat keluh kesah dan bimbang, dan juga bersungguh-sungguh melawan bisikan dan was-was syaitan, maka akan terhasillah di hatinya sifat tawakal ini, dan dia dapat menghiasikan hatinya dengan penyerahan kepada Allah dalam bab rezekinya, lebih-lebih lagi dalam bab rezeki yang dijamin oleh Allah. Meskipun dia berusaha, tetapi hatinya tenang kerana dia tahu bahawa ia tidak boleh memberi bekas untuk mendapatkan apa-apa pun, sekadar usahanya kalau sudah ditentukan oleh Allah haknya, tiada siapa lagi yang dapat mengambilnya ataupun memperolehi daripada haknya. Inilah 3 perkara yang boleh mendorong kita menjadi kita benar-benar bertawakal. Kita ingat
pada 2-3 hari lepas ketika kita membicarakan masalah rezeki ini. Apakah benteng, apakah kota yang menjadikan kita ini dapat istiqamah bertawakal. Yakni konsisten di dalam tawakal kita kepada Allah. Satu saja, ingat jaminan Allah. Rezeki ini jaminan Allah. Lebih-lebih lagi rezeki yang berkaitan dengan tumbuhnya kekuatan bagi kita nak buat ibadat, itu sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, benteng-benteng di dalam benteng. Kota keselamatan di dalam benteng tawakal untuk kuatkan kita kepada penyerahan kepada Allah. Kata Imam Ghazali, ingatlah keagungan Allah. Ingatlah kesempurnaan ilmu Allah. Kesempurnaan kudrat Allah. Dan jangan lupa ingatkan Allah ini maha kasih sayang. Rahmat kasih sayangnya. Dan Allah tak pernah lupa. Maha tinggi daripada Allah lupa dengan janjian-janjian dan jaminannya. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Maka itu memberi kekuatan kepada dapat terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita hati tenang, maka dapatlah kita menumpukan kepada ibadat kita. Orang yang ingin mengosongkan diri untuk beribadat, hendaklah benar-benar bertawakal dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepadanya sesuai dengan apa yang diinginnya. Baik. Orang yang ingin mengosongkan diri, yakni mengosongkan hati dia dan juga mengosongkan reserve tenaga dia, simpan akan kita kata kudratnya untuk menumpu kepada ibadat, maka dia kena bertawakal sungguh-sungguh dan yakin bahawa Allah akan memberi rezeki kepadanya sesuai dengan apa yang diinginnya, yang diingin oleh Allah. Apa yang diingin oleh Allah? Nak menjadikan hamba itu beribadat kepadanya. Itu tujuan yang Allah cipta dan Allah akan melaksanakan kehendak yang sudah ditetapkan oleh setiap hamba dengan sudah ketetapan yang memberikan hamba-hambanya dapat beribadat kepadanya. Jika dia tajarud, yakni dia mengosongkan diri untuk beribadat, maknanya tajarud mengosongkan diri, dia tak bergantung kepada dunia, dia tak bergantung kepada makhluk yang lain, dia tak bergantung kepada kuasa-kuasa lain untuk mendapatkan rezeki ini, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga urusannya sepenuhnya. Tapi masalahnya kita tak tumpu tawakal kepada Allah. Kita duk pegang harap kawan ni, harap janji ini, harap janji ini, maka janji yang daripada Allah biasa-biasanya adalah dimungkiri. Maka menyebabkan kita hilang keyakinan, menyebabkan kita keluh kesah, menyebabkan kita mencari tempat pergantungan baru, menyebabkan kita akan berusaha sedaya upaya lagi lah, tak percaya lagi lah kepada janjian-janjian makhluk. Tetapi kalau dia menyerahkan kepada Allah, pastilah Allah menjaga urusan
sepenuhnya, yakni urusannya dengan sifat tawakalnya tadi. Tiada orang yang mati disebabkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengambil asbab ataupun tanpa mengambil sebab. Tak ada yang mati orang yang beribadat kepada Allah yang tak mengambil asbab, yang ni tak ada usaha. Dia tak ada usaha. Dia tumpu beribadat pada Allah. Dia tidak ada tuntut cari pun. Tak mati kerana beribadat kepada Allah. Kerana apa? Dia tak mengambil asbab untuk mencari rezeki. Dia tumpu kepada ibadat. Tak mati. Sebab apa? Sebab kematiannya itu adalah bukan kerana tiada rezeki. Kematiannya itu bukan daripada asbab. Sebenarnya kematian itu kita yakini adalah sudah sampai ajalnya. Jika seseorang mati kerana kelaparan pun, kata Imam Ghazali, itu disebabkan sudah sampai ajalnya. Seperti juga orang yang mati ketika kekenyangan dan tercekik dengan makanan tersebut. Imam Ghazali buat perbandingan, bukan sebab lapar itu mati dan bukan juga kerana kekenyangan. Maknanya kalau sebab lapar pun mati, ada orang yang mati dengan kenyang dan tercekik dengan makanan. Hakikatnya mati itu sudah dalam ketentuan Allah. Jadi janganlah kita fikirkan bahawa rezeki yang Allah jamin itu tidak akan sampai kepada kita kerana kita yakin rezeki kita akan sampai selagi mana ada ajal, yakni janji Allah itu kepada kita selama hidup kita. Baik. Inilah yang disebutkan berhubung dengan kekuatan seseorang bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan kekosongan hati dan juga kerehatan diri daripada keluh kesah. Kerana bimbang dengan rezeki, saya tidak dapat menumpukan di dalam ibadatnya. Jadi huraian berhubung dengan hal rezeki, bimbang tentang rezeki ini adalah dapat dihindarkan dengan menghiasi hati kita dengan ingatan kepada Allah terhadap janji-janjinya dan juga menghiasi hati Allah dengan bertawakal dalam hal ini insya-Allah. Maka kita boleh melepasi halangan bukit yang dinamakan tentang bimbang tentang rezeki ini. Baik. Maka bukit-bukit, rintangan ataupun aqabatul awarid, ada 3 lagi yang perlu kita ketahui supaya mudah bagi kita merentangi ataupun merentasi halangan-halangan ini. Apakah halangan yang kedua, rintangan yang kedua, yakni bimbang dan takut kepada pelbagai bahaya. Ini banyak berlaku ini. Takut sana, takut sini, takut sana, takut sini, menyebabkan mengaji pun tak boleh. Nak cari ilmu pun tak boleh. Ya, saya duduk nasihatkan daripada ada juga di antara ibu bapa daripada pelajar-pelajar saya yang bimbang tentang masalah COVID ini. Hal COVID ini, isu-isu vaksin ini menyebabkan anak-anak mereka diberhentikan pengajian. Baru semalam duduk bagi nasihat. Puncanya apa? Saya tanya puncanya apa? Ialah bimbang dan adalah
persepsi. Yang takut sana, takut sini. Padahal benar itu belum lagi berlaku. Dan apa yang dia takut pun hanya dalam pengetahuan Allah. Tetapi dia cuba untuk mentadbir dan menguruskan sendiri. Akhirnya, anak-anak yang sedang belajar ini sanggup diberhentikan. Kerana bimbang tentang perkara-perkara yang bahaya-bahaya yang beliau rasakan akan menimpa dia dan menimpa keluarganya. Saya kata, lihatlah, ramai dah yang dalam keadaan bencana yang menimpa kita ini. Pasrah, berserah diri kepada Allah. Sambil berusaha sedaya yang mampu saja. Tetapi tidaklah menyebabkan bimbangnya itu menyebabkan terhalang berbagai-bagai halangan dan ibadatnya. Ya. Baik. Mari kita tengok apakah cara untuk mengatasi bahaya yang dikatakan jadi rintangan kepada ahli ibadat ini. Ya, kita dah hurai dah hari itu. Bimbang dan takut kepada bahaya ataupun kebinasaan yang mungkin pada pendapat dia akan menimpanya, menyebabkan dia di dalam keadaan yang ketakutan. Dia takut benda itu menimpa dirinya. Dan akhirnya ketakutan itu menyebabkan dirinya, mengancamkan akan kesan-kesan terhadap ibadat dia, dan kadang-kadang ibadat keluarga dan anak-anaknya pula. Jadi mari kita tengok bagaimana Imam Ghazali nak suruh kita cari jalan keluar daripada kebimbangan ini. Maka kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala, jalan keluar daripada bimbang dan takut kepada bahaya-bahaya yang mungkin akan menimpa kita, hendaklah kita pasrah kepada Allah, serah diri kepada Allah yang Maha mengetahui urusan kita. Dan dialah yang menguruskan kita. Dan penyerahan ini disebutkan di dalam istilah ilmu tasawuf dan juga ilmu Arab sebagai tafwid. Baik. Seseorang itu, ini di muka surat 112. Huraiannya, tafwid atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai pelbagai bahaya yang dibimbangi oleh seseorang hambanya, yang menyebabkan ibadat seorang hamba itu terjejas. Maka hendaklah kita ada sifat tafwid, menyerahkan kepada yang Maha mengetahui, menyerahkan kepada yang Maha pandai, menyerahkan kepada yang Maha mengasihani untuk menguruskan kita. Dan tak perlu kita bimbang tentang bahaya-bahaya itu. Cuma janganlah cari pasai terjun di dalam kebinasaan. Ya, kita menjaga keselamatan diri kita, ikut jalan-jalan yang Allah Ta'ala tunjuk, ikut jalan nasihat-nasihat daripada orang-orang yang pandai, maka kita serahlah kepada Allah mentadbirkannya. Jangan kita berusaha nak mentadbirkan benda yang kita tidak tahu menimpa kita atau tidak. Kerana pentadbiran itu menyebabkan hati keluh kesah, penat tidak tentu pasal, dan ketakutan yang menyebabkan kita tak boleh nak tumpu kepada ibadat. Tak berani keluar rumah, tak berani pergi belajar, tak berani untuk melaksanakan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu perlu menyerahkan urusan kepada Allah. Kata Imam Ghazali, kerana dua perkara. Kita kena menyerahkan urusan
urusan-urusan kepada Allah kerana dua perkara. Pertama, ia membawa kepada ketenangan hati. Pasal apa kita nak serahkan urusan kita yang ke depan yang kita tidak tahu? Urusan kita, benda yang kita bimbang-bimbang itu kita serah ke Allah. Kerana kita rasa hati kita tenang. Kalau tak tenang hati, menyebabkan kita tidak boleh ibadat, maka hukum menyerahkan kepada Allah ini jadi wajib. Sebab tak sempurna. Kalau tak sempurna benda yang wajib, maka wajiblah kita melaksanakan perkara yang diwajibkan itu. Ya, termasuklah juga di dalam kaedah lil wasail hukmul maqasid. Ya, dengan sebab jalan-jalan penyerahan kita kepada Allah itu akan mencapai tujuan ketenangan hati dan memperelokkan ibadat, maka wajib kita serahkan kepada Allah. Jangan kita melaksanakan benda ataupun merancang ataupun ya melaksanakan, yakni mengaturkan apa-apa yang belum terjadi kepada kita sehingga hati tidak rehat, hati tidak aman. Jadi berlakulah ketenangan hati bila kita menyerahkan hal yang kita tidak ketahui boleh menimpa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebab kita perlu menyerahkan urusan dalam hal ini kepada Allah kerana untuk mendapatkan kebaikan pada masa hadapan. Bagaimana? Ini kerana apa yang kita hadapi kini tidak menjadi kepastian terhadap apa yang akan didapati kemudian. Benda ini belum pasti lagi. Benda ini belum terjadi lagi. Samar-samar tak jelas pun apa benda yang akan menimpa. Jadi dalam hal ini kita akan mendapat kebaikan untuk masa depan dengan menyerahan kepada Allah yang Maha mengetahui dan Maha mentadbir. Maka dengan menyerahkan urusan dan akibat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan akibat yang baik. Kita serah ke Allah sebab kita yakin dan percaya kepada Allah. Dan keyakinan kita kepada Allah itu menjadi asbab kepada limpah rahmat Allah. Allah seronok, Allah suka, Allah sayang bagi orang-orang yang menyerahkan kepadanya. Nampak? Dia tak ikhtiar sendiri benda yang dia tak tahu kerana dia tahu bahawa itu adalah dalam urusan dan pentadbiran Allah. Jadi sebab itulah kita perlu menyerahkan urusan ini. Ya, urusan yang nampak berbahaya, yang nampak samar-samar, tidak nyata dan kita tak tahu pengakhiran baik dan buruk. Maka apabila kita rungsing hati memikirkan perkara itu, hati jadi kelang kabut, hati jadi rungsing, hati jadi kebegongan. Maka berkatalah Imam Al-Ghazali, yakni berkatalah Imam Al-Ghazali katanya, guruku, yakni Abu Bakar Al-Waraqi, rahimahullahu ta'ala, menyebutkan, tinggalkan takbir, yakni serahkan kepada Allah yang menjadikan kamu, nescaya kamu akan mendapat kerehatan. Tak usah duk takbir. Benda-benda akan datang yang nak menimpa kita tu. Serah ke Allah, kita akan dapat kerehatan. Kerehatan hati untuk kita menumpu kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu
nak mengelak daripada gangguan, rintangan dalam jadikan diri itu macam terancam, takut bahaya dan sebagainya. Dikatakan makna tafwiz ialah meninggalkan apa yang padanya ada bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang Maha memilih. Jadi dikatakan oleh Imam Ghazali, dikatakan oleh orang-orang alim yakni guru-gurunya, makna penyerahan pasrah kepada Allah ini kita tinggalkan ya apa yang kita nampak ke depan yang bukan ilmu kita, tetapi kebimbangan semata-mata, perspeksi semata-mata, cakapan orang semata-mata yang kita tak tahu lagi kesudahan akibatnya. Dan tidak menghalang kita daripada harapan supaya turunnya baik kan, bukan ini. Maka sebaik-baiknya kita serahlah kepada Allah satu-satunya yang Maha memilih. Kita beri Allah lah memilih untuk kita dengan harapan insya-Allah, dengan harapan kebaikan akan sampai kepada kita. Menurut Imam Al-Ghazali, tafwiz ialah keinginan agar Allah Subhanahu wa taala memelihara maslahah baginya. Jadi tafwiz ni, apa makna tafwiz? Untuk mengelak daripada rasa bimbang hati, takut bahaya-bahaya mendatang, takut benda ini datang, takut apa yang kita usahakan jadi keburukan dan macam-macam. Maka kita hendaklah menyerahkan kepada Allah, yakni ada harapan dan keinginan Allah memelihara maslahah kebaikan bagi kita pada perkara yang mungkin ada bahaya dan bencana yang kita sendiri pun tidak tahu. Mungkin ada, tetapi apabila kita serahkan kepada yang Maha memilih, yang Maha mengetahui, maka insya-Allah harapan kita Allah menjaga kita. Baik. Daripada makna ini, lawan bagi tafwiz ialah tamak. Tamak di sini maknanya keinginan lebih-lebih untuk mentadbirkan sendiri, bukan nak serah kepada ahli dia. Keinginan ini menyebabkan hati teringin kau tu, teringin kau ni. Dia jadi tamak. Padahal tamak itu tamak yang merugikan masa. Mengaturkan sesuatu yang belum pasti berlaku, meletihkan diri. Menyebabkan ibadat tidak boleh dilaksanakan. Jadi, orang yang tidak tafwiz, orang yang tidak pasrah, tidak menyerahkan hal yang dia tidak ketahui kepada Allah, dia cuba nak menguruskan sendiri, maka itu dipanggilkan orang yang tamak, yakni keinginan yang tidak betul dengan jalannya. Maka kata Imam Ghazali, tamak di sini ada dua jenis. Ya. Pertama, tamak, yakni keinginan yang terpuji, hal ini boleh, kata Imam Ghazali. Keinginan yang terpuji yang disebut sebagai harapan. Harapan, harap sana, harap begini, harapan. Iaitu keinginan terhadap sesuatu yang memang tiada bahaya padanya dan tiada membawa kepada mudarat apapun. Maka keinginan ini dibolehkan dan tidak dicela oleh syarak. Ya, keinginan kita kepada benda yang jelas, tidak membahayakan kita. Benda yang sesuai dengan kita. Ya, kita nak
Kita nak kita ni banyak ilmu, kita nak kita hidup ini diberkati Allah, kita hidup ini nanti pengakhirannya mati dan husnul khatimah. Kemudian pula kita hendakkan di akhirat kita ditempatkan di bawah arasy di lindungan Allah. Kita nak di bawah kasih sayang rahmat Allah di dalam syurga dan sebagainya. Ini keinginan yang terpuji. Sebab kita yakin dengan benda yang pasti ada maslahah yang telah dijanjikan oleh Allah dan digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh. Kedua, keinginan tamak terhadap apa yang memudaratkan dan membinasakan. Inilah tamak yang membabi buta dikatakan. Ya, ikut dia saja. Ia dok ingin kau ni. Ya. Yang tidak jelas benda itu adakah didapat atau tidak. Ia keinginan yang tercela dan jalan keluarnya ialah sifat wara'. Apakah sifat wara'? Sifat yang berhati-hati di dalam urusan agama. Membuat sesuatu yang jelas halalnya dan juga meninggalkan yang jelas haramnya dan berusaha mencari kebajikan-kebajikan daripada jalan yang dituntut oleh syariat dengan penuh berhati-hati daripada perkara-perkara kesamaran. Sama ada perkara samaran itu ada di hadapan maupun kesamaran-kesamaran itu ada di belakangnya. Inilah lawan bagi tafwis, yakni keinginan yang sia-sia, yakni yang termasuk di dalam sifat tamak yang boleh menjejaskan ibadatnya dan juga kualiti ibadatnya. Jadi jalannya serahlah kepada Allah pada perkara-perkara yang kita tidak tahu, tak jelas akibat-akibatnya. Biarlah Allah yang mentadbir dan memilih untuk kita dengan harapan pilihan Allah itu pasti adalah kebaikan bagi kita, insya-Allah. Baik. Bahaya yang perlu dipasrahkan, yakni diserahkan kepada Allah, ada dua perkara. Ini Imam Ghazali nak tuliskan lagi supaya kita benar-benar menjaga ibadat kita, menjaga hati kita supaya dapat dikosongkan bagi ingatan kepada Allah, tidak menggunakannya untuk merisaui perkara-perkara yang nampak macam bahaya yang menimpa kita. Maka bahaya yang perlu diserahkan kepada Allah ada dua, kata Imam Ghazali. Pertama, bahaya yang syak, sama ada ia akan berlaku ataupun tidak berlaku. Masih samar-samar. Bahaya ni boleh berlaku ke? Boleh tak berlaku ke? Sama ada ia akan sampai kepada kita ataupun tidak. Belum pasti, samar-samar. Maka ia perlu kepada istisna. Istisna ni maknanya pengecualian. Ya, pengecualian. Kita perlu kepada pengecualian, iaitu ketika berniat untuk melakukannya, maka kita mengharapkan Allah melindungi kita dengan mengucapkan insya-Allah tidak apa-apa. Insya-Allah tidak apa-apa. Aku berusaha, ini jalan yang baik, jalan yang dituntut. Ini jalan kebajikan untuk aku, untuk anak-anakku. Maka aku yakin insya-Allah selamat dan baik padaku. Itu jalan yang dituntut supaya kita pasrah, menyerahkan kepada Allah dalam benda-benda yang kita samar-samar. Sama ada akan berlaku tak, ataupun sama ada bahaya ataupun tidak bahaya yang akan datang. Ya, kita niat melakukannya dengan harapan Allah
melindungi kita. Kalau kita menyerahkan benda ini kepada Allah, meyakininya, insya Allah, Allah akan kasih kita kerana keimanan yang kuat kepada kita ini. Baik. Kedua bahaya yang perlu kita serahkan atau pasrahkan kepada Allah. Bahaya yang membinasakan, yang mana ia tidak diyakini adanya maslahah bagi dirimu. Jadi bahaya yang membinasakan, yang mana ia seorang itu tidak diyakini adanya maslahah bagi dirinya. Maka bahaya ini perlulah berserah atau pasrah kepada Allah. Jadi dia tak yakin ada kebajikan. Dia takut bahaya ini akan datang dan memudaratkan dia. Maka yang ni pun kita kena serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah lah yang maha mengetahui. Dialah yang maha menyelamat kita. Dan kalau sudah itu takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, wajib pula atas kita rela dengan ketentuan ini. Kerana kita ini milik Allah. Kita ini semua di dalam perancangan Allah. Dan apa yang berlaku pada kita, ingatlah di hikmah kebijaksanaan Allah. Yang jika kita reda, maka kita reda dengan Allah. Allah pun reda dengan kita. Pastilah kita akan berada di dalam naungan rahmat kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selalunya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu perkara yang mengandungi maslahah kebaikan kepada para hambanya yang berserah, yakni tafwiz kepada Allah. Kita kena yakin. Kebiasaan dan selalunya Allah ini akan menentukan benda yang baik kepada orang yang menyerah diri kepada Allah. Ya. Kita pun sebagai hamba manusia, orang yang serah kat kita amanah untuk menjaga mereka, mereka bergantung sepenuh daya kepada kita, mereka penuh yakin dan mudah bagi mereka untuk menerima keputusannya, walaupun kadang-kadang berlaku keputusan itu belum tahu yang baik atau tidak, kerana mereka yakin kita telah melaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, penuh berusaha dan penuh rahmat dan kasih sayang. Lebih-lebih lagilah rahmat dan kasih sayang Allah. Namun ia tidak dikatakan wajib atas Allah untuk menetapkan hanya yang maslahah bagi para hambanya yang berserah kepadanya. Kita mengaji ilmu tauhid, kita mengaji ilmu usuluddin. Jangan kita perwajibkan Allah bagi kat kita hak elok-elok saja. Kerana tak wajib bagi Allah itu mengadakan bagi kita itu hanya benda-benda yang berlaku ataupun terlintas kepada hati kita. Ingat, Allah maha mengetahui. Dia boleh berkehendak begini, dia boleh berkehendak begini. Apa kehendak Allah itu adalah kebaikan untuk kita. Kalau tidak di dunia pun, yang berlaga dengan nafsu kita, tapi kita pasti kebaikan itu di sisi Allah yang lebih baik untuk kita di hari akhirat nanti. Jangan kita perwajibkan, mesti kita duduk begini. Mesti tidak begitu. Jangan kita mengambil tempat Allah untuk mengqadhakan, menentukan sesuatu. Kerana itu bukan bidang kita. Bidang kita ialah redha terhadap ketentuan Allah. Tapi masalahnya kita nak ambil tempat Allah, nak tentu begini, tentu begini. Tidak. Kita bukan maha menentu. Kita bukan mempunyai ilmu. Kita tidak tahu penghujungnya. Tapi yang mengetahui segala penghujung kebaikan mana, semuanya Allah. Jangan kita, orang kata, mengharapkan bahawa Allah mesti membuat seperti mana kehendak nafsu kita. Dan kita pernah baca kisah seorang Nabi yang diceritakan di dalam kitab ini.
ya, bahawa hatinya terlintas saja, belum bercakap apa-apa pun. Mengapa Allah Ta'ala tentu begini kepadanya sehingga ada kesusahan? Nampak? Apa Allah berfirman kepada Nabi tersebut? Jangan sampai 2 kali terlintas begitu. Nanti aku tarik makam kenabian yang aku serahkan kepadamu. Adakah Allah berfirman, adakah engkau hendakkan aku jadikan kepada engkau alam ini sesuai dengan hati dan juga naluri engkau? Tetapi apa yang aku jadikan itu adalah dengan sesuai dengan kehendak dan keilmuan aku, bukan dengan engkau. Masya Allah, takut kita ya. Kita takut kalau kita ini nak perwajibkan Allah bagi kat kita hak baik-baik, langsung kita tak mau terima, maknanya kita tidak kenal Allah. Sebenarnya adalah kita mengaji sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah, sifat yang harus atas Allah. Apa sifat yang harus atas Allah? Mengadakan mungkin dan meninggalkan mengadakan mungkin. Maknanya Allah boleh bagi kita dalam keadaan ini atau keadaan ini. Bukan mesti bagi Allah Ta'ala mengadakan kepada kita apa yang sesuai kepada diri kita, kerana nafsu kita ini sentiasa nak mengajak kepada berlebih-lebihan. Allah lah yang maha mengetahuinya. Tidak yang wajib ke atas Allah. Tidak ada yang wajib ke atas Allah dalam subhanahu wa ta'ala dalam melakukan sesuatu perkara mengikut kemaslahatan kepada hambanya. Namun secara kebiasaan, tapi ingat, kita yakin mengikut sunnatullah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu yang bermasalah bagi sesuatu yang bermaslahat bagi hamba-hambanya yang bergantung dan berserah kepadanya ketika menghadapi sesuatu bahaya. Serah ke Allah. Tetapi orang yang pasrah tidak menafikan dia boleh berusaha dan memilih sesuatu sebab untuk mengelakkan dirinya daripada kebinasaan. Walau bagaimanapun kata Imam Ghazali, orang yang pasrah, orang yang tafwid, orang yang menyerahkan segala urusan ke depan yang tidak diketahuinya kepada Allah, boleh dia berusaha, boleh dia memilih yang baik untuk mengelak daripada kebinasaan, kerana memilih ini juga termasuk di dalam ruang lingkup tafwiz selagi mana dia tidak bergantung hati kepada selain Allah. Bukan dia tak boleh merancang, bukan tak boleh dia niatkan pilih yang kebaikan. Boleh. Selagi mana dia berharap dan menyerah kepada Allah dan dia tidak bergantung kepada selain daripada Allah. Dan tidak inginkan melainkan hanya kepada Allah dan pilihannya. Ya, jangan bergantung lain kepada Allah kerana mensekutukan Allah di dalam kekuasaan terhadap dirinya. Sedangkan kita beriman tidak ada perbuatan yang memberi bekas melainkan perbuatan yakni kudrat Allah semata-mata. Mengapa harus kita bergantung kepada jaminan yang lain selain daripada Allah? Maka sebab itu pilihannya untuk memilih yang baik-baik itu tiada menjadi salah. Itu termasuk di dalam ruang lingkup tafwiz juga. Tapi dengan syarat memilih itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada yang lainnya. Sikit lagi, habis penggal lagi. Bahkan dia juga, yakni hamba tadi yang menyerah ke Allah itu boleh membuat sesuatu keputusan dengan memilih apa yang lebih baik bagi dirinya. Bukan takat dia nak memilih hak baik, nak pilih hak lebih baik lagi. Walaupun bukanlah dia yang dapat menentukan apa yang boleh memberi maslahah kebaikan aslah kepada dirinya. Ya, dia tahu bukan dia yang boleh mendapatkan yang lebih baik itu. Tapi Allah, boleh tak dia memilih yang lebih baik? Misalnya dia dah pilih baik dah. Boleh tak dia nak pilih lebih baik? Boleh.
Kerana kepercayaan dan keyakinan bahawa Allah mampu memberikan yang terlebih baik. Dan itu hak Allah. Tetapi dalam keterbatasan akal dan keinginan syarak, dia boleh memilih apa yang lebih baik, yakni yang lebih afdal. Namun tetap hatinya bergantung kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menginginkan apa yang lebih memberi manfaat dan aslah buat dirinya, dan dia mesti meyakininya bukan mesti Allah memberikan kepadanya apa yang dikehendakinya. Kerana dia menyerahkan kepada Allah lah. Kerana Allah lah Maha memilih. Walaupun dia berhak memilih, tetapi memilih dengan harapan insya-Allah. Memilih dengan harapan insya-Allah Allah Maha mengasihani, Allah boleh memberi aku lebih baik daripada ini. Tetapi kalau tidak mendapatinya, hendaklah ia redha kerana Allah menyimpankan kebaikan yang lebih besar kepadanya. Bukan masa ini, mungkin masa hadapan, mungkin bukan di atas dunia, tetapi kebaikan yang hakiki yang dia akan dapat insya-Allah di hari akhirat nanti. Maka itulah sifat-sifat orang yang bertafwidh, yang pasrah dengan Allah, menyerahkan urusan-urusan yang dia khawatiri kepada Allah, supaya hatinya kosong dapat menumpukan kepada ibadat dan juga dapat menjaga kualiti ibadatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan huraian kita pada hari ini, meskipun ada sedikit lagi berhubung dengan bimbang tentang bahaya-bahaya yang belum tentu berlaku kepada kita, tidak berlaku di dalam hati kita, kerana sifat kita menyerahkan kepada Allah, maka kita boleh meneruskan jalan ibadat kita dengan penuh ketenangan, dengan penuh redha kepada Allah, dengan penuh harapan kepada Allah, mengangkatkan keimanan kita kepada kepercayaan kepada Allah di dalam mempercayai qada dan qadarnya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat sesuatu yang baik dari Allah untuk kita berdepan dengan jalan-jalan yang penuh rintangan di hadapan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.